Ramadan adalah bulan Allah yang awalnya adalah rahmat, yang pertengahannya adalah pengampunan dan yang ujungnya adalah kebebasan diri daripada api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam program Istimewa Ramadan Siri 2 untuk episod yang ketiga. Saya Syahidatul Mawadah daripada kelas 5 Ibnu Nafis, merupakan pengacara anda pada hari ini. Penonton yang dikasihi, bila tiba saatnya Ramadan pergi, pasti kita akan menanti-nantikan kehadirannya. Usah difikirkan tentang Ramadan yang akan datang kerana kita tidak tahu sama ada kita sempat mencapainya ataupun tidak. Bulan Ramadan ini yang sedang kita hadapi inilah yang perlu diberikan lebih manfaat tanpa membuang masa. Bimbang nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Untuk itu, saya mempersilakan Puan Nurlaini binti Salim, JKMP Kemanusiaan untuk memberikan sedikit ilmu tentang kerugian seorang Muslim di bulan Ramadan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita mempertingkatkan ibadah. Bulan yang dijanjikan oleh Allah dengan pelbagai ganjaran bagi sesiapa yang sentiasa mencarinya. Bulan Ramadan juga boleh diibaratkan seperti sebuah pasar raya yang menawarkan promosi yang hebat dan potongan harga yang menarik kepada pelanggan-pelanggannya. Maka berpusu-pusulah orang ramai datang untuk mendapatkannya. Antara ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini ialah keampunan, kerahmatan, dibuka pintu-pintu syurga, dimakbulkan doa dan juga ada satu malam yang mana dilipat gandakan amalan pada malam tersebut seperti beribadah selama 1000 bulan. Jadi amat rugilah bagi sesiapa yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 perkara yang sering dilakukan yang menjadi sebab umat Islam tergolong dalam kalangan orang-orang yang merugikan ialah yang pertamanya, bangun sahur tanpa meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bangun sahur merupakan ibadah yang sangat penting dan akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga menjanjikan keampunan kepada orang-orang yang bersahur. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 17 yang bermaksud, dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya, orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah dan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan orang-orang yang beristighfar, iaitu yang memohon keampunan pada waktu sahur. Golongan kedua yang rugi di bulan Ramadan ialah menunggu waktu berbuka tanpa meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu berbuka merupakan waktu yang sangat sesuai dan mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ramai di kalangan kita yang mensia-siakannya dengan menyibukkan diri dengan pelbagai aktiviti yang lain. Antaranya menonton televisyen, melayari internet dan lain-lain lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Golongan ketiga yang mendapat kerugian pada bulan puasa ataupun pada bulan Ramadan ialah orang yang menghabiskan waktu siangnya dengan tidur sepanjang hari. Sebenarnya tidur di siang hari tidaklah membatalkan puasa. Tetapi para ulama mengatakan bahawa orang yang tidur sepanjang hari di bulan puasa mendapat kerugian. Okey, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya selain lapar dahaga, dan berapa banyak orang yang solat malam tidak mendapatkan pahala solat malamnya
selain hanya sekadar bangun malam. Golongan yang keempat yang mendapat kerugian di bulan Ramadan ialah orang yang tidak membaca Al-Quran. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka seharusnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran dan juga dengan bertadarus sehingga khatam. Sebagaimana yang telah diamalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau telah khatam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam sehari sepanjang bulan Ramadan. Banyak fadilat bagi orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Antaranya, darjatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memberi syafaat di hari akhirat, mendapat pahala yang berlipat kali ganda dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerugian yang kelima ialah golongan yang tidak bersedekah. Bulan Ramadan seharusnya mendidik jiwa kita untuk sentiasa menjadi seorang yang pemurah, terutamanya kepada golongan-golongan yang memerlukan seperti fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Kita boleh bersedekah kepada golongan yang memerlukan seperti dengan memberi makanan ataupun menyumbang makanan pada waktu berbuka puasa, menyumbang pakaian dan juga wang ringgit. Sedekah juga merupakan satu amalan yang dapat menghapuskan dosa kita sebagaimana yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Namun harus diingat bahawa sedekah yang dimaksudkan ialah sedekah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu taala dan bukannya untuk menunjuk-nunjuk ataupun mendapat pujian daripada orang ramai. Akhir kalam, marilah kita sama-sama meningkatkan kualiti puasa kita dengan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala dan meninggalkan segala perkara yang merugikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurlaili atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga dapat memberi iktibar kepada kita semua. Maka tamatlah episod 3 bagi program Istimewa Ramadan Siri 2. Saya Syahidatul Mawadah mengundurkan diri sebagai pengacara anda. Berjumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.